Kalau kita tak ambil tahu, kita dikira orang yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah. Sebab kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita dah mengaku dah berikrar dah, berjanji dah bersumpah dah. Bersaksi dah. Tidak ada Tuhan yang aku sembah, yang aku patuh, yang aku taat, yang aku sayang melainkan Allah. Dan juga nak saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu kita dah bersaksi dah, ikrar dah, bai'ah dah, kita dah berjanji dah, bersumpah dah. Kalau kita tak tunai, kita kata orang yang pembohong lah, orang munafik lah. Jadi orang tak jauh lah. Mudah-mudahan kita walaupun hari ni kita diuji oleh Allah dengan sakit, penyakit yang belum ni kita tak pernah rasa penyakit macam ni lah. Kita tak rasa mana mungkin penyakit macam ni. Rupanya ada lagi suasana yang menakutkan. Hari ni ada sahabat kita di Fekra, 2 minggu masuk hospital, meninggal dia hari ni. Sahabat kita kat sini pun ada. Mana kematian ada di mana-mana. Dan hari ni mati kerana ni lah. Banyaknya mati daripada punca COVID, Delta Crohn lah ya. Omicron, macam Crohn kan ni. Main Crohn je. Tapi yang lebih pentingnya, kita Allah kata apa? Bersabar. Kita bersabar, tempat dia syurga. Jadi marilah kita bersabar tu mana bukan duduk saja. Keluar rumah, mayang. Keluar rumah, bekerja. Keluar rumah, kena berjuang. Bukan tak keluar rumah, duduk rumah, relax, tidur. Malah gitu tak. Hidup ni perjuangan. Daripada zaman Nabi Allah Adam lagi. Sampai Nabi kita Muhammad SAW. Sampai hari ni pun, kita kena berjuang, kena bekerja, jaga agama. Kalau tak jaga agama, tu India apa jadi sekarang ni. Nak pergi sekolah, kena buka tudung. Bila negara diperintah oleh orang. Satu bangsa, agama berbeza, apa jadi? Tak pernah berlaku ni. Diskriminasi agama berlaku. Kalau kita buat itu hancur Malaysia ni. Diterajang oleh buat demo. Tapi kalau dia buat, tak ada apa pun senyum je. Tak bagi masuk. Kalau nak masuk sekolah, buka tudung. Tengok tu. Mana bagaimana jahatnya manusia yang bertuhankan kepada nafsu. Patut kita hari ni kena berdoa banyak-banyak, beramal terus. Tanda kita ada simpati, solidariti dengan India sekarang ni. Kawan kita, sahabat kita di India, diuji dengan larang untuk beramal dengan agama. Balik zaman tu, zaman Firaun dulu balik. Zaman ni tak ada model apa dah. Itulah manusia ni. Akhir zaman sebelah begitu. Akhir zaman manusia akan menjadikan nafsu Tuhan dia. Harta Tuhan dia, kuasa Tuhan dia. Jadi kita hari ni kat Malaysia ni masih bersyukur. Kita teruskan. Tak siapa nak larang ke Masjid Surah. Kita je tak nak datang kan. Tak siapa pun nak larang. Jangan sampai tu menjadi begitu. Satu bangsa bergaduh kerana berlainan ideologi, berlainan agama ni. Allah uji mereka. Tapi kalau mereka terus berjuang, mereka Allah bagi syahid. Bagi mereka keampunan. Inilah yang kita nak sebut. Solat ni satu daripada janji kita dengan Allah untuk kita tunaikan. Tak siapa nak pasal kita berjanji. Kita sendiri yang kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bila kita dah ikrar, bersumpah, berjanji, tunaikanlah. Banyak dia punya barakah, banyak dia punya kebaikan, banyak dia punya keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tajuk kita masih lagi makna semayang dalam sejarah. Makna semayang dalam sejarah ataupun semayang ni merupakan ada sejarah dia. Di mana Nabi kita Muhammad SAW dipindahkan cerita, dia jemput ni bulan ni lah, bulan Rejab. Bulan Rejab dijemput oleh Allah untuk terima suatu titah, perintah yang mana sebelum tu tak ada pun diperintah untuk naik menghadap. Yang lain semua dihantar ke bumi melalui Jibril AS. Puasa ke apa semua. Tapi bab semayang istimewa. Allah panggil si Nabi sendiri. Seorang-seorang. Bukan macam Jibril dah. Inilah yang kita cuba belajar dalam kitab ini. Bagaimana untuk kita faqih. Faqih fiddin. Fiqh semayang. Fiqh solat. Di mana dalam hadis ni kita dah baca dulu. Tak habis lagi. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahawa Rasulullah SAW bila dia mengutuskan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Ini kisah sejarah mula-mula ni. Nabi hantar membalik, hantar sahabat ataupun dakwah. Ke mana?
ke negeri Yaman. Ni Nabi orang yang pakar dalam segala bidang. Ni bidang untuk dakwah. Dia tak duduk saja. Nabi hantar sahabat dia, nama dia apa nama tu? Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Dia bersabda, Nabi bersabda, sungguhnya engkau akan berdepan dengan golongan ahli kitab. Wahai Muaz, di Yaman sana tu engkau akan berhadapan dengan ahli kitab. Mereka pakar kitab. Mereka orang lama. Orang lama makan garam dululah. Kita pun makan garam. Macam itulah. Kena hati-hati pergi ni. Dia orang lama ahli kitab. Dia ada kitab, Taurat ada. Dia mahal. Injil pun dia ada, rumah ada belaka tu. Maka jadikanlah yang pertama kamu berdakwah, mengajak mereka supaya beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Mula-mula ajak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Tuhan mereka Allah juga. Tapi mereka ni sedikit kona. Sebab ahli kitab mereka ada apa? Ada ilmu lain lagi. Dia banyaknya orang ni, mereka ni jadi lari daripada kitab. Walaupun mereka ahli kitab tapi tak ikut kitab. Itu maksud dia gitulah. Sampai hari ni pun mereka ni tak ikut kitab. Walaupun mereka ada nabi, ada kitab, tapi mereka tak ikut kitab. Jadi kena ajak mereka kembali semula pada Allah. Kita macam mana? Kita kan jadi macam kat sekarang ni. Ada Qurannya, ada hadis tapi tak ikut Quran, tak ikut hadis. Ikut apa? Ikut ideologi, fahaman masing-masing. Ada liberal, ada sekular, ada plural, ada sosialis, ada pragmatis. Hari ni ada pula Syiah, macam-macam. Ni. Kita nak ikut juga yang dikata nak ikut tu. Ada Quran, tak nak ikut. Ada hadis, tak nak ikut. Apa ada alasan dia lah tersendiri. Ni. Jadi engkau akan hadapi golongan ahli pakar lah kitab. Maka jadikanlah yang pertama kamu berdakwah, mengajak mereka supaya beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Bila mereka telah mengenal Allah, mana mereka masih tak kenal Allah. Mereka duk was-was gitulah. Ada kitab, ada nabi tapi tak kenal Allah lagi. Tak yakin. Ini keyakinan bukan benda mudah lah. Keyakinan bukan mudah. Percaya, ramai boleh percaya. Percaya Tuhan dia ada. Dia tak semayang. Dia percaya tak yakin. Buktinya bila kita mati nanti ada orang, ya Allah, orang cerita. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Mari itu disebut, ya Allah, ya Tuhan kami dah nampak dah, kami dah dengar dah, dah dengar neraka dah. Farji'na, minta balik kejap ke dunia. Balik kejap Allah ke dunia. Nak apa? Nak kami nak beramal. Sebab apa? Inna muqinun. Sekarang ni boleh kami yakin. Dulu kami tak percaya. Kami tak yakin, percaya je. Dah yakin sungguh dah. Nampak dah neraka depan mata. Maknanya hari ni kita bimbang. Kita hanya percaya saja tapi tak yakin. Ramai. Kamu percaya tapi dia tak buat. Jadi percaya dan yakin dah dua benda yang berbeza. Inilah yang Nabi ajar kat Muaz supaya beritahu kat mereka itu supaya yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya kenal tapi yakin Allah tu ada. Tuhan yang layak disembah. Tuhan yang layak beribadat kepadanya. Sekarang ni mereka beribadat kepada yang lain. Syirik. Ada orang sembahyang tapi bukan kerana Allah. Ada puasa bukan kerana Allah. Puasa kerana ialah adat. Haji kenapa? Kerana nak melancur, nak mengembara. Hari ni ramai yang pergi Mekah kan, pergi umrah. Mudah-mudahanlah mereka dapat umrah yang terbaik. Itu pun banyak halangan-halangan. Umrah sekali je boleh buat. Bukan boleh berkali sekarang ni. Yang wajib je. Sunat tak boleh dah. Bayar 7-8 ribu. Macam haji. Dia tak bagi buat banyak kali. Hari ni macam-macam penyakit ada. Jadi nak kucuk pun tak boleh. Tak boleh. Tu. Sana lagi berhebat lah kan. Sana. Lepas tu bisa balik semua kena kuarantin. Kena COVID. Yang balik-balik tu. Jangan sangat tak kena. Tu. Maknanya betul-betul perjuangan lah. Jadi itulah halang-halangan yang ada. Tapi buat tu kerana Allah. Bukan kerana nak sono-sono, nak berjalan-jalan. Bukan. Kerana Allah. Haji ke, umrah ke, apa saja. Inilah yang Nabi kata. Ajak mereka. Bimbing mereka ni. Walaupun mereka dah ada kitab, ada Nabi. Tapi mereka ni masih lagi was-was dengan Allah.
Ajak mereka supaya mereka ni hanya sembah Tuhan yang layak, beribadat kepadanya. Maka beritahu mereka bahawa Allah telah wajibkan ke atas mereka 5 sembahyang. 5 kali sembahyang pada hari dan malam. Mereka tak sembahyang. Inilah syariat Nabi ni. Lepas tu mereka tak sembahyang. Syariat Islam kena sembahyang. Mereka agama ikut Yahudi, ikut Nasrani. Tak sembahyang. Sembahyang pun cara dia lah. Masa ada sembah kepada Maryam, sembah kepada Nabi Isa, sembah kepada Tuhan. 3 Tuhan dia. Trinity. 3 dalam 1. 3 in 1, 1 in 3 kata dia. Pening. Nak faham macam mana. Kalau siapa boleh faham. 3 in 1, 5 in 1. Ni. Tu. Yahudi pula sembah sama juga. Yahuda. Yahudi tak percaya dengan Injil. Kristian tak percaya dengan Taurat. Yahudi tak beriman dengan Nabi Isa. Kristian pula tak beriman dengan Nabi Musa. Dia tu. Tak beriman dengan Nabi Muhammad. Kita semua beriman dengan Nabi Allah Adam, Nabi Nuh, Nabi semua. Sampai 20 orang Nabi. Itulah kita. Lepas tu kena bersama Islam ni. Nabi ajar pokok tu. Walaupun mereka sebut ahli kitab, mereka masih lagi tidak beramal dengan kita. Jadi kamu kena bimbing dia. Hati-hati. Kena pujuk mereka. Cakap baik-baik. Mereka ni rasa mereka orang hebat. Orang lama. Ya, makan dulu. Jadi kena hati-hatilah dengan orang macam ni. Supaya mereka ni tertarik dengan Islam. Itulah bagaimana pujukan Nabi. Allah pun pujuk. Dengan Allah ada kuasa dia pujuk juga. Pasal ada kiblatan itu. Semayang ada 2 kiblat. Nak tarik orang Yahudi supaya bersama-sama dengan kiblat Nabi itu. Nak suruh bagaimana kerasnya hati orang-orang Yahudi ni. Mereka Allah boleh paksa kan. Tapi Allah suruh Nabi berpaling ke arah kiblat tu. Masjidil Aqsa tu. Masa semayang. Nabi tak suka. Tak puas hati. Ya Nabi dia rindu Mekah. Akhirnya Nabi doa minta lah ya Allah kembali semula ke Mekah no. Tak apa kiblat akhirnya Allah suruh Nabi berpaling daripada masa tu. Waktu solat asar Allah suruh dia berpaling. 36 darjah pusing. Tu. Baru Nabi Musa nak balik. Bukan Nabi tak redha tapi Nabi rasa macam itulah tak sedaplah. Orang Yahudi orang main je. Dia tu dulu sembah Kaabah kan ikut kita pula. Dia duduk viral dia tu pula. Dulu duk sembah duk adat ke Kaabah. Sekarang ni adat ke kat kita pula. Apa Muhammad ni? Tak pendirian. Gitu baru bolehnya. Allah perintah supaya mereka ni kembali bersatu, bertahuk balik satu kitab, kembali pada Quran, tapi dia buat main-main dengan agama. Tu perjuangan Nabi, susahnya Nabi hadapi kerana manusia pada zamannya. Hari ni kita mudah-mudah je kan. Mudah-mudah je tak semayang ikut suka. Nak buat apa ikut suka jangan. Terkenang perjuangan Nabi yang berjuang bermati-matian dengan sahabat dulu. Habis harta, habis tenaga, mati-mati semua. Semata-mata kerana Allah. Jadi hari ni marilah kita ambil peluang ni. Semayang. Jadi sama tempat lain, dilarang semayang. Semayang kena tembak, macam-macam. Jadi kita hari ni, inilah dia ajar. Jangan abaikan sembahyang walaupun satu waktu. Kalau abai satu waktu, habis semua amalan kita ditolak oleh Allah. Satu waktu je kita abaikan, kita sengaja tak semayang. Dan kalau terlupa, tertinggal tak apa, terlupa tak apa, sengaja. Kata kau tak lah, habislah. Tinggal satu waktu solat dengan sengaja, maka seluruh amalan kita akan dibinasakan. Ini yang kita takut ni. Hari ni berapa banyak kita, anak-anak kita yang tak semayang. Sibuk kerja. Belajar cara belajar, kerja cara kerja. Arti cara arti macam-macam. Yang cakap ikut suka. Hari ni, lepat. Ada orang mungkin ikut lepat tu. Lepat tu. Dia punya apa? Ilmu apa? Ilmu isi. Dia tak main ilmu tu, ilmu syariat tak main, ilmu hakikat. Rosak dia. Bimbing payah lah kalau dia termakan begitu banyak. Ramai geng. Macam-macam orang kan ni. Mana mereka ni cuba dapat pengaruh dengan cara yang tak patut. Kalau zaman Nabi, nama dia Nabi palsu. Musailamatul Kazzab. Apa lagi? Abdullah bin Ubay. Ni munafik. Mayang kat Nabi. Tapi tak beriman dengan Allah. Tak percaya. Mayang. Tu kan ceramah lagi. Tuan-tuan tunggu kejap lepas ada kuliah Nabi. Tapi dia tak beriman. Dia cakap depan-depan itu. Dia bermuka-muka. Inilah yang Nabi beritahu sahabat dia berhati-hati. Mereka ini macam-macam hati manusia. Supaya mereka ini sembahyang 5 kali pada hari dan malam.
maka bila mereka melakukan, mereka dah semayang, kalau dah semayang, beritahu pula supaya mereka ni ditunaikan zakat. Mana satu-satu Nabi beritahu. Jangan cakap betul-betul. Biar dia satu, kalau dia dah semayang, pula dia bayar zakat pula. Ambil zakat daripada orang-orang yang kaya di kalangan mereka. Lalu dibahagikan kepada orang-orang yang berhajat kepada pertolongan daripada kalangan mereka. Sebab itulah Islam ni ialah bagi harta daripada orang kaya kepada orang miskin. Ini pernah berlaku zaman Nabi dulu. Ada satu kumpulan Badui. Badui duduk di kampung darat lah. Dia kata agama baru ni orang kaya bagi duit kat orang miskin, kata dia. Jom kita pergi jumpa Nabi. Ni. Kafir ni. Dia kata orang di Madinah sana no, ada orang Islam nama dia. Orang Islam ni dia bagi harta pada orang miskin. Dia percaya begitu. Orang beritahu lah. Dia pergilah daripada kampung dia Badui ni, orang Arab Badui, jumpa Nabi. Dia kata, "Hei Muhammad, adakah engkau ni beritahu kami orang Islam yang kaya akan bagi harta kepada orang-orang miskin?" Nabi kata, "Ya." Nabi kata, "Ya." Jadi kalau gitu kami naklah harta tu. Nabi kata, "No. Tak, kambing ada, unta ada, ambil lah." Ambil lah. Dia pun ambil lah. Ambil dia buat balik kampung dia. Dia kata, inilah orang Islam bagi, Nabi bagi kat dia, Muhammad bagi kat dia, pada orang miskin. Lalu dia kata apa? Marilah kita semua beriman kepada Allah. Barulah balik kampung dia, betul orang kampung dia, kita beriman kepada Allah. Islam agama yang sangat hebat. Agama yang sentiasa mentaati perintah Allah, berkasih sayang dan sebagainya. Itu. Dia masih kafir tu. Tapi Nabi kita ambil dah, itulah harta rampasan perang masa tu banyak. Sana bila berperang ni bawa semua kambing, unta, kuda. Bila kalah perang ni pakai lagi, tinggal harta. Lepas tu hari tu bila berperang, orang kalah akan habis harta, orang menang dapat harta. Itu dihadapkan oleh Allah, harta rampasan perang, nama ghanimah. Itulah Islam menjamin orang kaya kena bantu orang miskin. Itu satu daripada itu zakat lah. Dan waktu zakat kebajikan. Inilah yang diajar, ambil zakat yang diambil daripada orang-orang yang kaya di kalangan mereka. Jadi orang kaya dia dah beriman, dia yakinlah apa yang Allah perintah pada benda yang baik, benda yang betul. Dengan harta itulah mereka dapat menjadi orang yang diberi oleh Allah pahala, untung lagi berganda berkat harta. Pada sahabat-sahabat dalam harta ni mereka yakin. Bukan saja zakat, derma, sedekah. Dia berikan harta mereka semata-mata kerana Allah. Maka mereka akan dapat rahmat dan rezeki mereka akan bertambah-tambah rupanya. Itulah yang menjadi suatu motivasilah kepada para sahabat. Mereka yakin dengan Allah, rezeki daripada Allah. Jadi Nabi walaupun dihantar tu bukan kampung dia, pada orang-orang di Yaman sana supaya mereka juga dapat menikmati Islam sebagaimana yang berlaku di Madinah zaman tu. Tugas Nabi. Dihantar membalik atau dihantar gubernur lah ke ni Muaz ni untuk mengurus orang-orang di Yaman sana. Apa lagi sebut sini? Lalu dibahagikan kepada orang-orang yang berhajat kepada pertolongan daripada kalangan mereka. Yalah. Hari ni kita pun ada ramai berhajat, terkesan dengan COVID, hilang pekerjaan, buang kerja, tak boleh pergi kerja, macam-macam. Tu ada kan, kotak-kotak makanan kan. Mungkin sini pun ada terima, sini kot kotak-kotak. Kalau tak ada, kalau ada melalui tu, kena minta lah. Dulu Jabatan Kebajikan Masyarakat urus, sekarang ni ada dah NGO macam-macam lah, sekarang banyak. Ni, mana mereka ni, kalau orang Islam, inilah antara mereka buat kerana nak cari pahala daripada Allah. Tengah surah masjid dikutip dana. Ada tabung tu, tabung COVID-19 atau tabung musibah. Kerana ribut ke, kerana banjir ke, kerana apa pun, tabung tu mereka dapat kumpulkan untuk dibahagilah. Beli makanan. Makanan biasanya harga mungkin RM50 lah. Ada beras, ada minyak, ada tepung tu. Maknanya mereka cuba untuk beramal dengan apa yang Nabi ajar ni lah. Seorang mungkin tak mampu nak tanggung semua. Orang kaya tak apa. Macam Abid Liu, tu orang kaya. Tak ada masalah dia. Rumah orang hilang dia boleh buat rumah baru. Rumah tak ada dia boleh bagi rumah. Dia orang kaya. Dia banyak duit tak ada masalah. Dia orang baik. Apa Ustaz tidur. Ada tu. Ada nama tu. Ustaz tidur nama dia. Dia bukan nama gelaran dia lah. Orang meresing. Ustaz dia sama dengan Ustaz Abid Liu tu. Ramai lagi lah. Mungkin tu kita tahu yang bagi dia tahu yang tahu-tahulah.
ada betul NGO dan macam-macam lah badan-badan yang mana kalau mereka buat tu kerana Allah, ada pahala. Kita pun buatlah. Mungkin kita kumpul duit, ada persatuan ke, ada karya kita kumpul duit untuk bagi pada jalan-jalan kita. Seorang mungkin dia tanggung banyak lah. Kalau dia ramai-ramai ni, ringanlah beban tu. Yang penting, sana ada barakah daripada Allah harta kita. Ada rahmat dalam harta kita tu. Itu yang penting. Dengan harta itulah, kalau kita penuh ikhlas, jadi bekalan untuk kita mati nanti. Hidup ni kejap je. Hidup ni benar untuk mati. Hidup ni sementara. Apa kita nak hidup sangat? Kan? 60 tahun, 70 tahun tu mati. Mati buat kekal. Hidup, makan banyak mana pun tak akan puas. Sebab dia akan berakhir. Tapi mati ni dia akan menghadapi kepuasan. Mati itu ialah bermulanya kehidupan yang tak mati-mati lagi. Yang mati itu biarlah ke syurga lah. Bila kita mati kita mati di dunia, hidup di alam sana. Sana tu tak ada lagi kematian. Kekal abadi sama di syurga ataupun di neraka. Tapi hidup dunia memang kita akan hanya sementara saja. Tapi kita nampak ini dunia tu masalahnya. Dapat dunia sedangkan Allah suruh kita cari akhirat. Dunia tumpang lalu je, Lalu je. Sebab lalu tu nak ambil bekas air, makanan nak bawa ke sana. Tu dia punya kiasan dia. Nak cari bekas ni, kita nak pergi berkelah ke, nak pergi piknik ke, ada bekalan. Tapi bekalan tu bukan terlupa, tak cukup juga. Sampai ke sana, macam mana garang tak bawa ni? Garang tak bawa, lesung batu tak bawa, lighter tak bawa, payah. Itu nak pergi kerja 3 hari, nak pergi berkelah kat pantai, cari ketam, cari kerang, kat tanya kepas tu. Bayangkan ni nak pergi tak balik dah. Bekal apa nak cari? Mesti bekal yang cukup lah. Sembahyang macam mana, sedekah macam mana, jihad macam mana, zikir macam mana, Quran macam mana tu. Kita nak renung. Kita bukan pergi seorang, pergi berkeluarga. Dunia kita tolong menolong, sana nanti seorang-seorang. Ayah tak akan bagi amalan kepada anak dia walaupun anak dia yang disayang di dunia. Dia takut sana nanti, takut ikut amalan. Anak pun sama, isteri pun sama. Sana tak nak kongsi amalan, bayangkan. Tapi Nabi kata ada 7 golongan yang selamat sana. 7 golongan tetap selamat. Mana kita nak jadi golongan yang selamat lah. Golongan yang sentiasa hati dia tergantung di masjid yang selamat. Hati dia dekat masjid. Pada balik rumah, nak datang lagi ke masjid. Sekarang mari, insya datang lagi. Asar datang lagi. Subuh datang lagi. Hati dia tergantung kat masjid ni. Orang yang Nabi kata, hati dia tergantung di masjid, Allah akan bagi dia keamanan. Masa yang hari sana, tak ada keamanan sana nanti. Tak ada perlindungan. Remaja yang membesar dengan Islam itu sama juga, dia akan terjamin sana. Remaja yang membesar dengan beribadat kepada Allah. Orang bersedekah dengan ikhlas sehingga apa yang Tuhan bagi dan kita tak tahu. Bersedekah dengan ikhlas, selamat dia sana. Pemerintah yang adil, selamat dia sana. Bukan macam ikut Firaun, bukan macam ikut apa? Ikut apa yang bunuh dan bakar Nabi Ibrahim tu. Ingat nama? Yang bakar Nabi Ibrahim tu. Raja Namrud Yang idea macam tu. Jadi raja macam Raja Sulaiman. Jadi menteri macam Yusuf. Jadi raja macam Daud. Tak apa. Jadi khalifah macam Abu Bakar. Tu tak apalah macam tu. Ahli syurga. Jangan jadi ahli politik yang macam Haman. Ahli politik Firaun. Pak dia neraka. Jadi apa pun kita kena bersama-sama dengan Al-Quran. Barulah dia jadi orang beruntung. Inilah yang Nabi ajar kat sahabat dia. Supaya ajar orang Yaman begitu. Dan hadis ni bukan untuk orang Yaman saja. Masa kita dengar ini pun. Yang ikut Yaman saja. Kita pun sama. Bila dengar hadis ni. Aku kena beriman dengan Allah. Aku kena keluarkan zakat. Agih harta. Kongsi harta. Orang kaya bantu orang miskin. Orang miskin kena tolong orang kaya. Tolong menolong. Ni. Lalu dibahagikan kepada orang yang berhajat kepada pertolongan daripada kalangan mereka. Maka apabila mereka mentaatinya, bila semua dah taat dah, percaya pada Allah, sembahyang 5 waktu tak tinggal, zakat okey, sedekah okey, ambillah daripada mereka dan janganlah memaksa mereka mengambil barang yang baik daripada harta mereka. Jadi Nabi kata bila mereka dah taat
ambillah daripada mereka dan jangan memaksa mengambil barang yang baik daripada harta mereka. So mereka keluar je, jangan nak paksa keluar dengan dak. Biar dia rela hati nak keluar bagian mana zakat tu. Terpulanglah pada mereka bila mereka dah beriman, mereka dah percaya, maka mereka akan buat yang terbaiklah. Jangan nak paksa-paksa lagi. Itu mana Nabi ajar bagaimana baru masuk Islam. Mereka ahli kitab ni belum Islam lagi lah. Sebab ahli kitab ni Allah sebut di neraka tempat dia. Kan? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Dalam surah apa tu? Apa tu Allah Subhanahu lam tarak wala. Lam yakun alladzina kafaru tu. Surah al lupa nama surah tu ya. Lam alladzina kafaru min kita gitu. Surah apa lah. Surah tu lah. Surah Juz Amma maknanya orang-orang yang ahli kitab min ahli kitab wal musyrikin, orang musyrikin tempat dia di neraka. Sebab mereka ni walaupun ada kitab tapi mereka dia sembah berhala lagi. Manusia jadikan Tuhan. Mana mereka syirik. Syirik ni tak akan di syurga. Syirik kecil pun tak syurga. Syirik kecil lah riak. Tu syirik kecil. Syirik besar tu berhala lah. Jadi inilah disebut tadi supaya mereka ni jangan dipaksa dan mereka dah redha dah, mereka buat sendirilah. Jadi menunjukkan bahawa sembahyang 5 waktu dalam waktunya yang diwajibkan adalah daripada perkara-perkara rukun dalam agama Islam. Sembahyang kena on time atau masih dalam waktu dia. Kalau sembahyang tak ikut waktu, tu yang Nabi yang Allah kata tu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallah. Maka celakalah, nak kewilah orang sembahyang, sembahyang mana? Lalai. Mana orang tak sembahyang? Sampai habis masa baru dia nak sembahyang, baru nak takbir. Masa habis dah. Dia main-main dengan sembahyang. Ini sifat orang-orang yang buat orang sifat orang munafik. Betul sebut tadi, ini menunjukkan bahawa sembahyang 5 waktu, 5 asal 50 dalam waktunya, dalam waktu dia. Jangan luar, jangan sebelum. Yang diwajibkan, yang Allah wajibkan adalah daripada perkara-perkara rukun dalam agama Islam. Rukun, kata rukun tu mana wajib lah. Yang tidak boleh dipandang mudah. Yang dipandang mudah, tak apalah, hari ni sibuk, kita qadaklah semayang. Hari ni kita musafir, kita qadaklah semayang. Hari ni kita sakit, kita qadaklah semayang. Jangan ambil jalan pintas. Kamu musafir ke, kamu sakit ke, kamu apa pun, selagi boleh semayang, kena semayang. Musafir tidak malah untuk semayang. Bukan boleh qada, cuma Allah bagi mudah. Orang musafir ni dipermudahkan, boleh jamak, boleh qasar. Kalau Zuhur ada 4, Asar ada 4, boleh campur 2, 8. Nak naikkan lagi boleh juga campur, 2 rakaat saja. Zuhur 2, Asar 2, jadi 4. Kan mudah tu. Semayang sekali, berhenti sekali. Berhenti sekali, makan. Boleh kedua untuk semayang. Itu mudah. Mana dipermudahkan Allah. Pahala lebih orang yang semayang jamak dan qasar daripada orang semayang tamam. Sebab dia ambil sedekah daripada Allah. Kalau sakit, hospital sebagainya. Semayanglah. Mungkin semayang ada pun. Macam-macam wayah ada tu. Kalau boleh ambil wudu, ambil pakai spray-spray tu. Ambil wudu. Tapi kalau tak dia ambil wudu sakit sebagainya, dia kena semayang biasa je. Tapi kalau sihat nanti kena qada lah. Tapi tetap tak boleh qada semayang. Kena semayang dulu. Kena ada kan spray-spray tu, spray muka, sapu ya. Ya sakit lah. Teori mudah sakit tapi praktikal sakit payah. Kan? Spray, sapu sejuk lah. Ya sakit demam, kita bukan rasa. Ini dah kan nak mudah dulu, pakai air dulu. Kalau tak boleh dengan air, tayamum. Kalau dua-dua tak boleh nak buat juga. Itulah semayang dalam keadaan yang tanpa wudu. Tapi ini kena qada balik. Lepas tu bukan qada ulang balik semayang. Kalau dia sihat lah. Kalau dia mati, maka dia lepas lah. Dia tunaikan perintah Allah. Sebab dia mampu sekadar tu lah. Sebab Allah kata, la yukallifullah nafsan illa us'aha. Dia tak mampu sekat tu dia. Kiblat betul yang paling, dah saya gerak paling. Kan tu dah. Ikut dah arah mana kiblat tu ya dia boleh buatnya. Duduk ke, baring ke, isyarat ke. Lagi dia ada angkal, kena semayang. Boleh jamak lagi tu. Orang sakit boleh jamak tapi 4-4 lah. Ambil wuduk sekali, boleh semayang sekali. Tapi tak ada qasar lah orang sakit ni. Itulah maknanya semayang ni kita kena buat sebagaimana yang diarahkan.
Melainkan kalau dah hilang akal, nyanyak tu tak sembahyang dah. Orang nyanyak, hilang akal ni, mana orang ni dia tak ada dosa lagi dah. Sebab sakit sangat sampai pingsan. Pingsan tak sembahyang dah. Itulah cerita dia. Maknanya Islam ni bukanlah agama yang sangat berat sampai orang kena sembahyang walaupun dah pingsan sembahyang juga. Nyanyak sembahyang juga. Tu ada kaedah-kaedah dia. Sakit pun boleh sembahyang dalam keadaan yang sesuai dengan sakit lah. Tapi jangan pandang ringan sembahyang ni. Jangan pandang remeh. Nak qada saya ataupun tak sembahyang lagi ni, kita sibuk, mudah je. Kita siapa dengan Allah nak kata macam tu? Allah panggil Nabi untuk terima. Dengan sungguh-sungguh Nabi turun naik. Berapa kali turun naik tu sampai 5 je. Pahala tu tak 50. Jadi marilah kita ambil berat sikit tentang sembahyang ni. Bukan hanya kita, tapi anak-anak generasi kita hari ni kita nak juga mereka tu sembahyang macam kita sembahyang. Dan yang terbaik, sembahyang di mana tempat dilaungkan azan. Itu yang terbaik lah. Tempat di mana dilaungkan azan. Sebab tu dia gandaan. 27 kali ganda sembahyang. 27 kali ganda. Besar mana? Wallahualam. Di rumah, mereka seorang-seorang hanya satu je. Jauh beza satu. Satu punya soalan tak tahulah. Takkan satu besar Bukit Uhud. Mungkin satu hanya besar Taik Cicak kot. Satu besar besar Taik Kuman ke? Tak tahu. 27 ni mungkin besar Bukit Uhud. Satu. 27 Bukit Uhud lagi besar. Tu. Satu. Memang sikit. 27 tu mana banyak. Tuhan yang memiliki dosa dan pahala. Ikut dia lah. Tapi kita kena rasa seronok semayang, rasa seronok, rasa suka, rasa bahagia, rasa macam dah okey dah bila semayang. Itulah patutnya. Ni tak semayang pun malah. Allah kata orang semayang malam ni, orang ni ada sifat munafik. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Bila dia semayang, dia semayang malas-malas. Nak rokok payah macam spray nak rokok payah semayang. Bukan sakit pun dia malas. Dia tak baca panjang-panjang lah. Tak imam baca pula panjang-panjang. Nak kerja ni. Tak imam pula kena marah dia. Jadi dia Tuhan kata dalam Quran. Jadi kalau boleh kita tak nak ada sifat-sifat tu. Kita dah berjanji tadi nak jadi orang yang terbaik. Hidup ni hidup yang sementara. Cari bekalan untuk bawa ke sana. Itulah sebut tadi. Yang tidak boleh dipandang mudah sembahyang ni. Sama ada dari segi hukum wajibnya. Atau dari segi beramal dengannya. Dia wajib beramal dengannya. Kalau boleh semayanglah dengan penuh kesempurnaan. Semayanglah kadang-kadang yang paling tenang. Kita ni kalau semayang nak gopoh, nak cepat habis. Nak cepat-cepat. Nak doa pendek-pendek. Kadang tak nak doa langsung. Tak apa main tu, syaitan lah tu. Itu syaitan kata jangan lama-lama sangat. Kerja nanti bos marah. Kerja nanti masalah. Syaitan tengah semayang dia kacau. Lepas tu kita kena hati-hati. Syaitan sentiasa berbisik. Syaitan kerja dia mudah je. Ajak kita sesat. Kita banyak kerja. Ada rumah lagi, ada kerja lagi, nak semayang lagi, nak puasa lagi. Syaitan tak ada kerja semua. Kerja dia menyesatkan anak-anak Adam. Kerja dia satu je. Kita banyak kerja. Tangan anak lagi, macam-macam. Jaga kampung lagi, jaga negeri lagi, ahli politik jaga negeri lagi, jaga negara, macam-macam jaga. Nak PRN pula ni, kat Johor ni. Tak tahulah. Banding jadi pula apa kluster PRN. Tak tahulah. Dah amal-amal apa dah nak berangkat sangat. Amal-amal lah dulu. Jaga negara kita ni, jaga negeri, buat kerja masa ni. Cukup masa, pilihan raya lah. Jangan, tak cukup masa ke nak pilihan raya dah. Biar cukup tempoh. Ikut masa, ikut keadaan, ikut undang-undang. Kalau ikut undang-undang, tak siapa pun yang nak marah. Boleh pahala lagi. Ni kalau tak ikut undang-undang, banyak masalah akan berlaku. Duit lagi macam-macam. Kan kita ni hidup ni kan sementara. Kuasa tu, kita nak kuasa untuk apa kuasa? Untuk jaga agama. Bukan kuasa untuk jaga perut. Bukan kuasa untuk jaga diri. Jaga kerusi bukan. Sekarang kita nak kuasa, nak menang, nak kaya, nak sihat. Untuk apa? Untuk Allah. Apa guna kaya kalau kita lawan Allah? Apa guna sihat kalau kita lawan Allah? Kita sakit ke, sihat ke, untung. Kalau semuanya kita bekerja untuk Allah. Kalau ini, kita akan jadi orang yang aman. Orang tenang. Sahabat-sahabat Nabi, bukan semua kaya. Tapi mereka berjuang kerana Allah. Tak ada masalah. Sayyidina Ali tu bukan orang lain. Miskin dia. Tapi dia tak ada masalah. Syurga dia dijamin. Yang kaya cara kaya, yang miskin terus hidup dalam keadaan yang
redha kepada Allah dan Allah akan redha kepada mereka. Ini contoh-contoh yang kita kena ikut. Kerana itulah sejarah yang ada tu untuk kita ikut. Cuma jangan kita cipta sejarah yang boleh merosakkan kita. Sebab kita kalau buat sejarah yang tak elok, orang ikut, walaupun kita dah mati, tanggung beban dosa. Kita ajar benda tak baik kepada orang. Contoh yang tak baik kepada orang yang ikut tu. Jangan tengok sejarah yang tak baik. Orang ikut saya habis kita. Tengok sejarah yang baik. Kita buat surau, kita beli tu, orang boleh guna, kita ajar tu orang boleh dengar, faham. Yang tu, kita ada sahih yang baik. Walaupun RM1 je bagi pun, bukan RM1,000, RM1. RM1 sehari. Dah sembahyang bagi RM1. Duit tu orang guna macam-macam. Buat beli jadah, bayar bil banyak. Mana kita dapat faedah dia betul. Sejarah yang baik. Waktu dia pemurah. Ini apa? Oh, ni kaki katakan jeri. Jauh yang tak bagi. Takkan jeri yang pula. Buat takkan jeri habis lah. Minta RM1 tak bagi, marah orang lagi. Ceramah dulu. Kau ni sehat-sehat nak minta sedekah. Tak bagi apa pun. Kedekut. Duit dia banyak. Berjuta duit. Kedekut. Inilah. Jadi orang kedekut ni tak ada di syurga. Orang yang pemurah dapat di syurga. Banyak orang doakan dia. Yang penting tadilah ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Apa pun beramalah tadi kerana Allah. Sebagai hamba Allah. Tu. Sebab tadi sebut apa dia? Wajib di segi hukum dan wajib juga dari segi beramal dengannya. Beramal. Semayang tadi. Biarlah betul cara beramal tu. Fi'li, qalbi, qoli. Biasa dah sebut-sebutlah. Sebab hari ini kita bimbang. Ramai orang semayang. Mungkin semayang dah 40 tahun dah semayang. Tapi Allah tak terima. Tertakut. Sebab dia tak ikut qawli. Qawli tu mana bersuara. Cuba dengar hari Jumaat tu. Hari Jumaat lah. Biasa kita dengar buat semayang. Hari Jumaat tu kadang orang dalam hari Jumaat je datang semayang. Takbir tak dengar. Gitu je. Duduk belah kita. Dia ni semayang apa? Tangan juga. Kena dengar suara tu. Allah. Allahu Akbar. Jangan Allah je. Ni Allah. Tak boleh. Kena habis. Allahu Akbar. Perlahan tak boleh dengan telinga masing-masing. Tangan ni sunat je. Tapi ramai. Sebab apa dia hanya datang Jumaat saja semayang. Maghrib tak datang. Zuhur tak datang. Kuliah maghrib tak nak dengar. Jadi dia mungkin dia belajar masa dulu. Masa dia 5 dulu dia belajar. Menyebabkan mereka ni. Apa nama tu. Jadi macam terlalai, terlupa lah. Dah masuk syak dah belum? Kan? Jadi dia ada 5 tempat kena qauli, kena buat suara. Allahu Akbar. Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, samballadallin. Tahiyat akhir at-tahiyat tu. Sampailah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tambah lagi dengan Allahumma salli ala Muhammad. Last kali assalamualaikum warahmatullahi. Tu 5 tu je. Yang lain senyap tak apa. Ni ada bising semua ada. Rabbi firli warhamni wajmi. Tu senyap tak apa. Rabbi firli tu hati tak apa. Itu bukan wajib. Dia sunat hai'ah je. Tapi sunat pun kena baca lah. Jadi kalau dia sebut, tak sebut, sebab kita bimbang. Mayang tak sempurna, tak betul. Bila tak betul, rugi, penat, tempat dia neraka juga. Kita takut. Lepas tu semayang ni tak rugi, belajarlah. Semayanglah. Macam cara yang belajar. Dan YouTube ada, tanyalah ustaz, ada macam-macam. Sebab kalau tak faham, tanya. Itulah sebut tadi, dia bukan sahaja wajib dari segi hukum, tapi wajib segi amalan. Fi'li pula, berdiri. Apa buat? Berdiri, rokok, tidak, sujud, duduk tak akhir. Itu je. Tak awal sunat. Tak duduk tak apa. Tu bangun sunat tak apa. Tak awal tu. Tak baca pun tak apa. Sunat sawi. Sawi tak sunat tak cuba. Tak apa juga. Sebab dia sunat aba'ah. Dia kalau tertinggal sawi. Tapi tak lupa juga sawi. Tak apa. Sah dia semayang dia. Yang sunat-sunat tak ada masa yang wajib tu. Itulah. Jadi inilah antara benda-benda yang kita nak ingatkan balik pada sahabat semua. Saya dan tuan-tuan. Kita semayang ni walaupun dah lama. Tapi banyak lagi kita punya masalah semayang. Waktu semayang, tetap kita kena ulang kaji, tetap kena muhasabah, semayang terbaik dengan khusyuknya, dengan apa semualah. Jadi mudah-mudahan apa kita bincang pada malam ini disebut dalam hadis tadi, supaya kita ni benar-benar yakin dan beribadat semata-mata kerana Allah. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendengar ajaran yang baik ini dan kita dapat amalkan sama-sama insyaAllah. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ilaika nashku wa iyyaka narju an tarfa'na al bala wal waba khususan al corona wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.